عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang disegani para alim ulama, para asatizah, muallim, muallimah, seterusnya muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah nikmat kurnia Allah Subhanahu wa taala, Allah masih lagi hidupkan kita semua dalam nikmat iman dan Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan, memberikan kesempatan di mana kita sama-sama dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. InsyaAllah pada malam ni kita sambung kembali bacaan kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Maslakil Muttaqin, karangan Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Moga-moga sedikit sebanyak dapat beri manfaat untuk sama-sama kita beramal dan kita sampaikan kepada yang tiada pada malam ni insyaAllah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullahu ta'ala, dalam pertemuan yang lepas kita masih lagi dalam bab yang ketiga pada menyatakan menjauh segala maksiat yang zahir. Muka surat 167. 167. Yang mana seperti yang lepas disebut, hukum syar'i itu terbahagi kepada dua bahagian. Hukum syar'i itu terbahagi kepada dua. Yang pertama jawaz, iaitu harus. Dia guna kaedah fiqah al-aslu fil asya' mubah. Asal bagi setiap perkara itu harus, selagi mana tak ada dalil, selagi mana tak ada illah, selagi mana tak ada petunjuk yang mengatakan ianya haram. Itu satu. Dan kaedah ini diguna pakai oleh kita pada hari ini. Adapun hukum yang kedua dipanggil afdal. Dipanggil hukum afdal. Yakni yang bermaksud lebih utama. Dia pakai kaedah fiqah al-aslu fil asya' haram. Asal bagi setiap perkara itu adalah haram, dan selagi mana tak ada dalil, tak ada petunjuk, tak ada keterangan, tak ada illah yang mengatakan ianya halal, maka hukumnya dia guna afdal. Dan hukum yang kedua ini dinamakan hukum orang batin, iaitu diamalkan oleh segala orang sufi. Dipanggil warak. Dipanggil warak. Yang mana yang lepas kita tengok satu kalam Al-Imam Al-Ghazali yang panjang, yang mana hasil daripada kalam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, seperti mana yang disebut oleh beliau dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, bahawa wajib atas orang yang warak itu memeriksa akan sesuatu yang didatangkan akan dia oleh orang yang tiada diketahui akan hal mereka itu hingga nyata akan halalnya. Ni hukum, dia guna hukum yang kedua, iaitu afdal, hukum orang yang warak. Dia berhati-hati, dia ambil jalan ihtiyat. Semua perkara yang didatangkan kepada dia, dia periksa.
Dia cek betul-betul. Dia bukan orang kata main ambil je. Dia cek betul-betul. Walaupun perkara tersebut halal, dia cek halal ni datang daripada mana, siapa yang buat, halal ni halalan thayyibah ke. Ini hukum orang yang warak. Dia ambil jalan ihtiyat, iaitu berhati-hati. Yakni jangan engkau ambil akan pemberian mereka itu, tetapi jika tiada membawa kepada menyakitkan hati mereka itu. Maksudnya kalaulah perkara itu tidak menyakitkan hatinya, maksudnya tak ambil pun orang tu tak sakit hati, orang yang memberi, maka hukumnya tak apa, dibolehkan. Ni contoh, ada kawan, ada orang tengah jalan-jalan, tiba-tiba ada orang bagi makanan, hulur makanan dekat dia, sebungkus nasi. Orang tersebut dia tak kenal. Dia tak kenal pun siapa orang bagi makanan. Tengah jalan-jalan, maka orang yang warak ni, sikap dia, kebiasaannya, bila mana dia menerima makanan daripada orang yang dia tak kenal, dia tak tahu asal usul makanan tersebut datang daripada mana, maka dia akan tolak, dia tak ambil. Ni orang yang warak. Sebab apa? Dia takut. Dia datangkan zan dalam hatinya, takut andai kata makanan tersebut makanan yang haram, datang daripada sumber-sumber yang tak diketahui akan halalnya dan sebagainya. Ini orang yang tak dikenali, dengan syarat tidak menyakiti hati orang tersebut. Al-Imam Al-Ghazali warak-warak juga, tapi kena faham, kena cara dia. Jangan bila mana warak kita main tolak je, tak nak ambil balik, baling macam baling sampah tu. Itu bukan warak tu namanya. Jadi warak ni dia faham. Andai kata perbuatan menolak dia tu dalam keadaan yang baik, tidak menyakiti si pemberi, maka hukumnya harus. Sebab apa? Dia takut. Biasalah orang tak kenal, kena pula pakaian orang tu lain macam kan. Tengok atas bawah sekali dua. Betul ke ni? Ni. Jika membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu, maka iaitu tiada harus engkau periksa, kerana menyakiti akan hati seseorang itu haram. Contoh, andai kata dia, perbuatan dia menolak pemberian orang tersebut dengan cara macam-macam pula dia tanya, sampai orang tu rasa sakit hati pula dengan dia. Aku nak bagi, ambil je lah. Banyak tanya pula, sehingga orang tu sakit hati, maka hukumnya haram dia menolak. Dan dia memeriksa datang daripada mana sumber yang diberi oleh orang tersebut. Jadi dia syarat dia macam mana? Laisa fihil azab, tak ada padanya azab, iaitu menyakitkan hati si pemberi tersebut. Ni bagi orang yang kalau dia nak guna hukum afdal, iaitu seorang yang warak. Jadi warak pun kena tahu dia punya kaedah dia. Sebab tu orang warak ni dia tak tolak mentah-mentah. Dia guna kaedah bil hikmah, kaedah yang bijaksana. Nak tanya pun dia tak tanya direct. Dia mesti ada kaedah dia bertanya. Sebelum bagi contoh, tanya nama dia dulu, jangan tanya pasal makanan. Kan? Contoh orang tu bagi, nama siapa dek? Datang daripada mana? Dah kita taruh. Ni makanan ni untuk apa sebenarnya? Jadi dia dah cerita-cerita, okey. Lepas halal, ambil. Tiba-tiba pula, ni kami daripada Persatuan Agama Buddha, contoh, ada buat masak-masak nak bagi orang makan. Contoh dia kata macam tu. Maka macam mana kita nak tolak? Cakap, tak apalah dik, hari ni pakcik kenyang lagi lah, boleh bagi orang lain yang betul-betul kelaparan. Pakcik baru makan nasi kandar sotong goreng tadi, contoh kata. Tolak cara baik. Itu orang yang warah. Dia ada kaedah dia. Bukan terus tanya, makanan ni halal ke haram ni? Tu kita tanya macam tu, kawan tu terus sakit hati punya, confirm.
Maka cara dia macam mana? Kita guna cara bil hikmah, dengan bijaksana. Sembang dulu, kita mukaddimah dulu. Tanya nama, daripada mana, asal mana, bagus buat kerja ni, daripada persatuan apa, contoh. Kita kaji dulu. Bila kita dah tahu datang daripada perkara yang meragukan, kita tolak dengan cara baik. Maka itu kaedah orang yang warak. Dia kena ada ilmu. Nak jadi warak ni kena ada ilmu, tuan-tuan. Jangan main hentam je, mentang-mentang kata saya nak jadi orang warak, nak ikut hukum yang afdal. Semua benda dia main langgar je. Tu tak boleh. Dia akan menyebabkan azab, menyakitkan hati seseorang yang memberi kepadanya. Kemudian, dan demikian lagi, jika engkau tanyakan kepada orang lain daripada mereka itu, maka jika didengar oleh mereka itu, nescaya jadi bertambah sakit hati mereka, maka yang demikian itu haram pula. Sama juga. Dia takut nak tanya, dia tanya orang lain. Dia tanya orang lain. Tiba-tiba soalan yang dia tanya tu tahu pula dekat kawan si pemberi tu tadi. Maka menyebabkan dia sakit hati. Maka hukumnya haram kita buat sedemikian. Maka kaedahnya macam mana? Cara seperti yang saya bagi tahu tadilah. Kita gunalah cara yang penuh hikmah, cara yang bijaksana, jalan yang sudah dianjurkan oleh para nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut macam mana kaedah dia. Dengan cara yang terbaik, cara yang terpuji, bermanis muka. Ini dengan muka masamnya, muka gagangnya. Kawan tu elok-elok nak bagi tu tak jadi. Jadi jangan, tuan-tuan. Itu pentingnya hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Jadi warak ni daripada sekecil-kecil benda pun dia ambil kira. Dia ambil kira, iaitu perasaan orang yang memberi. Kemudian, dan demikian lagi, jika engkau tolakkan akan pemberian mereka itu dengan tiada engkau periksa akan dia, nescaya jadi sakit hati mereka itu atau membawa kepada liar hati mereka itu, maka yang demikian itu haram pula. Maksudnya kita tolak tanpa asal usul periksa, tanpa ada asal usul, kita tolak mentah-mentah. Baru sampai, baru kawan tu nak bagi salam, asal dah tak ada, aku tak nak, dah pergi. Tu. Terus pergi. Tak nak aku dah pergi sana. Tak ada periksa langsung. Paling kurang jawablah salam dulu. Kan? Dia terus halau dah tak nak pergi. Sekiranya perbuatan itu menyebabkan hati orang itu sakit hati, maka hukumnya haram dia buat perbuatan tersebut. Kena usul periksa. Itunya Islam. Islam ni dia datang dengan bayan. Bayan ni maksudnya keterangan. Keterangan. Bila mana ada bayan, ada keterangan, ada dalil, ada bukti, baru boleh kita nak tolak atau kita nak terima. Tak boleh tolak dia terus. Kawan tu belum lagi habis bagi salam, kita terus tolak dia. Dah tak nak, aku tak nak dah, kau pergi sana. Jangan, tuan-tuan. Dia akan menyebabkan hati orang tersebut jadi sakit hati dan jadi dendam kepada kita. Maka tiada jalan pada menolakkan yang demikian itu melainkan dengan lemah lembut. Maka Al-Imam Al-Ghazali sebut, mesti penuh dengan kaedah yang lemah lembut. Tolak dengan cara yang lemah lembut dan sebagainya. Bukan cara yang kasar, bukan cara yang menyakitkan hati orang, bukan cara yang menyebabkan seseorang itu marah dan sebagainya. Maka jika tiada dapat engkau tolakkan akan demikian itu melainkan dengan menyakiti mereka itu, maka jangan engkau tolakkan akan pemberian mereka itu, dan lazim engkau ambil akan pemberian mereka itu, serta halal engkau makan akan pemberian mereka itu, kerana menyukakan hati orang Muslim itu. Ni cerita bagi orang yang Islam. Orang kafir lain cerita lah. Ni Al-Imam Al-Ghazali sebut orang yang Muslim. Kalau memang dah tak ada kaedah dah, kita nak tolak. Datang pula jumpa kita, elok je pakai baju apa, pakai kopiah contoh. Tengok bagus kot orang ni. Kalau kita tolak sakit hati pula.
walaupun tak tahu asal usul periksa, tak boleh nak tolak dah, maka harus hukum dia kita ambil dan halal untuk kita makan pemberian orang tersebut. Ni bagi orang muslim, orang Islam yang beriman. Tapi kalau bukan orang Islam, orang yang kita tak kenal, gunalah kaedah yang disebut tadi dengan penuh hikmah, dengan penuh lemah lembut dan sebagainya. Contoh, kita berjalan macam situasi dia sama macam tadi. Kita keluar pergi mana-mana, tiba-tiba ada orang bagi makanan sama juga. Dan kita tahu dah semang-semang dia ni orang Islam. Tanya nama Muhammad. Nama siapa cik? Muhammad sekian-sekian. Lepas tu kita tak tanyalah pasal makanan, dia nak bagi juga, ambil. Waktu tu kita tak boleh dah nak tolak. Tak boleh nak tolak. Kalau tolak nanti dia sakit hati, dia sedih pula, penat-penat dia bawa berjalan, dia bagi, kita tolak. Maka hukumnya harus kita ambil supaya menyedapkan hati dia, menyukakan hati dia. Sebab apa? Itu adalah satu perkara yang dianjurkan oleh agama. Walaupun kita tak tahu apa ni sumber dia bawa tu daripada mana, dan sebagainya. Kemudian, dan memeliharakan akan kesakitan mereka itu terlebih baik bagi orang yang wara itu daripada meninggalkan akan mengambil yang demikian itu. Jadi dia guna kaedah menyukakan, menyedapkan hati orang Muslim itu min babil aula. Satu perkara yang lebih utama daripada kita menyakitkan hati dia, maka dia ambil. Dia ambil juga. Sebab apa? Kalau dia tolak nanti akan menyebabkan orang itu terasa dan sebagainya. Jadi kalau kita ngaji, tuan-tuan, kalau orang Muslimnya beriman, kalau kita tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, antara perkara yang haram kita tolak ialah pemberian makanan orang Muslim bila mana kita menjadi tetamu dia. Contoh, datang satu majlis, orang hulur makanan. Waktu tersebut haram kita menipu. Kita tak nak makan, tapi kita menipu. Saya dah kenyang, dah makan, tapi sebenarnya tak makan lagi. Maka pada waktu tersebut hukumnya jadi haram kita menipu supaya nak menolak pemberian dia. Wajib kita ambil, walaupun pada waktu tersebut kita tak nak pun makan. Tapi kalau benda yang betul berlaku, kita tolak. Contoh, tak makanlah kambing ada darah tinggi, minta maaf, itu tak apa. Ni dia menipu sebab apa? Dia tak nak makan. Maka hukumnya boleh jadi haram sampai macam tu sekali. Sebab tu pentingnya kita menjaga hati orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun harta yang syubhat, maka iaitu yang syak akan halalnya dan haramnya, yakni tiada yakin akan halalnya dan tiada yakin akan haramnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai bab tadi. Bab tadi menceritakan mengenai tentang orang Muslim. Dia senang je, kaedah dua. Kalau orang Muslim, orang tu Islam, kita tahu dia Islam, dia beri pemberian, kemudian kita boleh usul periksa dia datang daripada mana. Kalau perkara tersebut kita tolak tak menyakitkan hati dia, maka dibolehkan. Tapi kalau kita tolak menyebabkan hatinya sakit, hukumnya haram. Kalau kita tanya orang, kita periksa sampai dia tahu hatinya sakit, hukumnya haram. Maka macam mana kita terima juga untuk menyukakan hati dia. Kalau orang bukan Islam, contoh yang mana kita tak tahu mana asal hukumnya, asal mana datangnya, kita kena tolak dengan bil hikmah, dengan lemah lembut, supaya hatinya tidak sakit. Adapun tentang perkara yang syubhat, perkara syubhat ni maksudnya perkara yang kita tidak tahu halal ke haram. Yang mana satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Buyu' Al-Bai', jual beli, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-halalul bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat
la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang bermaksud halal itu nyata, jelas, dan haram itu jelas. Wa bainahuma, dan antara keduanya itu umurun mushtabihat, beberapa perkara yang syubhat, yang mana syubhat ini la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tiada mengetahui akan dia oleh kebanyakan daripada manusia. Famanittaqash syubhati, maka barang siapa memelihara dirinya daripada syubhat ini, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka sesungguhnya lepaslah ia bagi agama dan dirinya daripada jatuh kepada yang haram. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, dan barang siapa jatuh di dalam syubhat itu, nescaya jatuh ia di dalam haram. Karra'i, seperti orang yang mengembala, yar'a haulal hima, yang mengembala akan binatang pada keliling hutan yang ditegahkan oleh raja, yushiku an yaqa'a fihi, maka iaitu hampir jatuh kepadanya. Okey, apa maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Pertama disebut dalam kitab ini, jikalau tidak bersungguh-sungguh memeliharakan akan binatangnya itu, nescaya memakan binatangnya itu akan rumput yang di dalam hutan yang ditegakkan oleh raja-raja itu, dan dengan itu jadi sebab binasa. Contoh, ni banyak berlaku tuan-tuan. Jadi siapa yang ada bela lembu, bela binatang ternakan, kena tengok-tengok. Kita bela, kita main lepas je. Lepas masuk dekat tanah orang, makan makanan dekat tanah orang, makan rumput orang, maka binatang ternakan itu memakan perkara-perkara yang bukan milik tuan dia, maka boleh jatuh haram. Sebab apa? Dia makan perkara yang syubhat. Sebab tu bila mana ada binatang ternakan, kita jangan main lepas je. Kalau nak lepas, kena tanya juga. Contoh, dekat dengan kawasan lapang, luas, ada rumput, tanya siapa tuan dia, minta izin. Boleh tak boleh? Tuannya benar kan, tak ada masalah. Ini maksudnya dia memakan, orang kata makanan yang datang daripada mana, bukan tuan dia punya. Ini yang hadis Nabi sebut. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi ni, Nabi kata dia lepas dekat tanah-tanah yang ditegah oleh raja. Maksudnya dia punya pemerintah kata, okey, tempat ni tak boleh masuk. Ni tanah raja. Tiba-tiba ada binatang ternakan masuk makan dekat kawasan tanah tersebut. Maka dia memakan perkara-perkara yang bukan milik tuannya, maka hukumnya haram. Untuk kita makan perkara tersebut. Tu. Jadi sebab tu perkara syubhat ni perkara yang tak ada asal dia. Kita tak tahu halal ataupun haram. Dan perkara syubhat ini banyak hukumnya menggunakan ijma' ataupun qiyas. Ijma' ulama' ataupun qiyas. Yang mana tak ada disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka akidah kita dalam mazhab fiqah menggunakan ijma' ulama' ataupun qiyas. Contoh, saya bagi contoh paling mudah. Tuak, tahu tuak? Tuak halal ke haram? Tuak ni halal ke haram? Tuak ni dia lebih kepada, tuan-tuan jangan salah faham, tuak ni asalnya daripada apa? Kalau apa ni, orang pantai timur biasa minum tuak ni. Orang belah-belah pantai timur dia panggil air nira, betul? Nira nipah. Tapi tuak ni dia dah sampai tahap yang orang kata jadi memabukkan. Dia jadi memabukkan. Air nira asalnya tak haram. Asalnya bila mana perkara tersebut tidak memabukkan, maka hukumnya harus kita minum. Tapi bila mana ia jadi memabukkan, maka dikiaskan dengan al-khamru, dengan arak. Jadi perkara yang memabukkan menjadikan dia izalah, hilang al-aqlu, hilang akal. Maksudnya dia hilang akal, hilang kesedaran, dia tak boleh berfikir. Sehingga kan dia melakukan perkara-perkara yang luar daripada akal fikiran dia. Maka sebab tu tuak jadi haram untuk kita minum sekiranya ianya memabukkan.
Tapi kalau minum tak mabuk, tak haram lah. Contoh air nira yang asal, yang orang kata yang bukan disimpan lama sampai jadi tuak, maka hukumnya harus kita minum. Tapi kalau sampai simpan lama, kalau minum confirm lah mabuk. Mabuk ni maksudnya lupa dah, tak ada, hilang akal. Orang mabuk ni dia tak boleh nak berfikir. Kalau jalan sini sampai sana, kalau kita jalan lurus, dia ke sana dulu, ke sana dulu, ke sana, petang pun sampai belakang contoh. Dia tak betul lah. Dia jadi orang kata kepala dia lalok. Jadi haram untuk kita ambil. Maka qiyas, setiap perkara yang memabukkan ataupun perkara yang bersifat memberi kerosakan kepada diri, maka hukumnya haram. Dia guna qiyas. Walaupun tak disebut dalam Al-Quran dan hadis. Tu. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, ketahui olehmu bahawa manusia itu pada hakmu 6 bahagian. Jadi dalam bab perkara yang syubhat ni dia ada 6. Pertama sekali, jadi perkara syubhat ni banyak tuan-tuan. Hari ni kalau kita tengok perkara syubhat ni banyak berlega di sekeliling kita. Jadi bila mana kita tak tahu asal usul dia halal ataupun haram, maka hukum yang lebih utama ialah kita tinggalkan. Banyak benda. Tapi bila mana perkara syubhat tersebut dah datang satu fatwa ataupun satu dalil yang mengatakan ianya haram, sebelum ni kita buat, tiba-tiba datang satu fatwa, dah buat kajian-kajian, tiba-tiba kata haram, maka wajib kita tinggalkan. Ni banyak selalu orang muda tuan-tuan. Maaf saya sebut, kalau ada yang main, minta orang kata berhentilah. Dipanggil orang sekarang ni banyak orang panggil forex. Forex trading. Jadi forex ni tuan-tuan, kalau kita tengok fatwa sekarang ni mengharamkan perkara tersebut. Sebab apa? Dekat situ dia ada illah yang mengatakan bahawa baik ataupun jual beli yang kita beli itu adalah jual beli yang tak ada dia punya panggil barang dia. Barang dia tak ada. Dan barang tersebut tidak mengikut keadaan pada waktu tersebut. Maka hukumnya haram. Kalau sebelum ni adalah dalil-dalil yang mengatakan ia halal, tapi fatwa kebangsaan dah kata ianya haram, maka tinggalkan. Dia perkara yang syubhat. Maka kalau kita orang yang faham agama, orang yang baca hadis Nabi, kalau perkara itu syubhat, tiba-tiba datang fatwa yang mengatakan ianya haram, wajib kita tinggalkan. Tapi janganlah cari dalil. Orang sekarang ni pandai tuan-tuan, dia nak cari dalil supaya jadi halal. Dia cari pula dalil-dalil negara-negara lain. Contoh, dia kata dekat Brunei fatwa kata halal. Dia ikut fatwa Brunei. Kau dekat mana? Dekat Malaysia. Guna fatwa Malaysia. Tu. Jangan sampai orang kata terlampau kita nak memuaskan hati kita terhadap dunia, kita mencari dalil-dalil ataupun bukti-bukti yang membolehkan perbuatan kita tu tadi. Maka kita duduk dekat Malaysia, kita duduk dekat negeri Selangor, kita ikut fatwa dekat tempat kita. Mudah aja. Nak buat juga, contoh, saya ada ilmu Ustaz, nak buat juga, jangan ajak orang lain, kau buat dalam kosong seorang. Itu kaedah dia. Dia yang silap hari ni dia sibuk ajak orang. Contoh ada ilmu kata ada dalil ni sekian-sekian, ada yang pendapat ni sekian-sekian, kau buat dalam kosong seorang. Jangan sibuk nak berkempen sama-sama, jom kita buat. Jangan. Orang makin banyak ilmu ni biasa, dia nak cari dalil ataupun pendapat yang mengharuskan perbuatan dia tadi. Tu. Jadi mudah cerita, dalam bab syubhat kita tinggalkan terus. Selagi mana tak ada dalil yang mengatakan ianya halal. Tapi kalau dah datang fatwa setempat kita, muzakarah kebangsaan, dan banyak yang sepakat mengatakan ianya haram, maka kita tinggalkan lebih baik. Okey, yang pertama disebut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala
tiada engkau ketahui akan hal orang itu, adakah saleh atau fasik, maka harus memakan harta pemberian mereka itu dan tiada wajib menjauhi akan dia. Jadi bagi orang yang kita tak tahu dia ni saleh ke fasik, saleh ataupun fasik, maka kita boleh guna pakai hukum yang pertama tadi, harus. Bagi orang biasa, harus kita ambil harta pemberian mereka. Tak wajib kita menjauhi akan dia. Tak jadi hukum wajib. Jadi bila kita tak tahu orang tersebut saleh ke fasik ke, dia bagi pemberian, harus kita ambil. Ambil je lah. Hukumnya harus. Ini dengan syarat kita tak tahu. Tapi kalau dah tahu, contoh dia ni memang orang main nombor, kita ambil juga, haram lah hukum dia. Ini yang kita tak tahu. Kita tak tahu dia ni saleh ke fasik ke. Dia bagi satu pemberian, maka hukumnya harus pada sudut hukum yang pertama. Tetapi bagi orang yang warak, sunat menjauh akan dia itu pun jika tiada membawa kepada menyakitkan akan hati mereka itu. Jadi orang yang warak, sunat dia menolak pemberian. Itu pun dengan syarat tidak menyakitkan hati si pemberi. Kena faham lah. Kaedahnya tidak menyakitkan si pemberi. Maka jika engkau jauh akan yang demikian itu, nescaya jadi sakit hati mereka itu, atau jadi liar hati mereka itu, maka yang demikian itu tiada sunat bagi orang yang warak menjauh akan dia. Bahkan terkadang lazim menerima akan dia kerana menyukakan hati manusia itu terlebih afdal bagi orang yang warak daripada menjauhkan yang demikian itu. Jadi kalau kita tolak, kita buat sesuatu sehingga menyakitkan hati dia, maka hukumnya haram kita menolak perkara tersebut. Kita ambil untuk menyukakan hati dia. Sebab apa? Itu lebih afdal berbanding kita membuat perkara yang menyebabkan hati orang itu jadi sakit. Terimalah dulu, bagi ambil. Kita nak makan, lain cerita. Tak makan, bagi orang. Biasa. Contoh, kalau sekincan biasa apa? Bagi limau. Bagi limau. Kadang-kadang kita ada jiran bukan Islam. Contoh, dia bagi limau, sekotak limau. Tiba-tiba perayaan mereka biasa bagi limau. Maka dia pun ketuk pintu rumah, bagi sekotak limau. Waktu tersebut apa kita kena buat? Tak nak, you Cina, kafir, saya tak nak you punya. Berdosa hukumnya. Kita ambil sebab apa? Nak menyukakan hati dia. Perayaan dia kan. Dia pun ada fahaman, kalau kita raya, bagi duit raya, betul. Dia ada bagi ampau, dia ada bagi limau. Nanti kita ambil sebab apa? Nak menyukakan hati dia. Bahkan dia jiran kita, lebih afdal kita ambil daripada kita tolak. Ambil sebab apa? Nak sukakan hati dia. Makan tak makan tu lain cerita. Takut nak makan. Contoh, tantah dia limau ni, dia main ambil je kat orang punya. Takut nak makan, tak makan, bagi orang lain. Tapi hukumnya pada waktu tersebut harus kita ambil supaya tidak menyakiti hati dia. Kalau orang bukan Islam pun kita tak boleh sakitkan hati, lagilah orang Islam. Itu dia punya kaedah dia. Sebab apa? Kita nak menjaga hubungan sesama manusia. Yang kedua, bahawa engkau ketahui akan orang itu saleh, maka iaitu halal memakan harta pemberian mereka itu dan tiada sunat menjauh akan dia. Kalau kita dah tahu dah orang tu memang saleh, orang yang baik, orang yang saleh, maka kita kena wajib untuk kita, ataupun disebut dalam ni halal memakan harta pemberian mereka. Dah orang saleh, orang baik, halal lah kita ambil. Dan tiada sunat menjauh akan dia. Maka orang yang menjauh akan yang demikian itu semata-mata was-was jua, bukan warak. Tapi kalau dia nak tolak juga, sebab apa was-was? Dia datangkan, orang kata, satu zan, sangkaan yang tak baik dalam hati dia. Orang tu orang soleh, tapi jarang bagi, contoh. Tiba-tiba bagi.
Dia datangkan zon. Mana dapat duit Pak Haji ni? Contoh. Tak pernah bagi duit, tiba-tiba bagi duit dalam sampul RM500. Kan? Contohlah kalau berlaku. Menang nombor ke semalam? Pak Haji, orang soleh. Maka bila mana kita datangkan zan ataupun sangkaan yang tersebut dengan sebab kita nak menolak pemberian orang yang soleh, maka hukumnya haram. Sebab apa Nabi sebut? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ba'dadh-dhanna ismun, bahawa setengah daripada sangka itu adalah ismun, adalah dosa. Maka tak perlu kita datang sangkaan yang tak baik terhadap yang orang yang kita dah kenal memang orang yang baik. Dia dah bagi ambil rezeki, tak payahlah kita nak sangka-sangka tak baik dekat dia. Mungkin dapat apa duit, orang kata duit yang tertangguh ke, duit gaji, tonggakan gaji dulu, tiba-tiba dapat banyak segepuk sejuta, dia bagi 500, itu ambil rezeki. Sebab apa? Orang pertama yang dia buka pintu rumah, tiba-tiba nampak kita, dia niatlah dalam hati, hari ni kalau aku keluar rumah, orang pertama yang aku jumpa aku nak bagi duit. Dia buka pintu, tiba-tiba kita tengah lalu, dia tahan bagi. Waktu tu ambil lah kita. Tak perlu kita nak datangkan sangkaan yang tidak baik terhadap orang yang memang dah asal dia orang yang baik. Okey. Sebab apa? Sekiranya kita menolak sehingga menyebabkan dia ni ada sakit hati, dia ni terasa, maka hukumnya berdosa. Dan kita mendatangkan sangkaan yang tidak baik termasuk dalam ayat Allah, iaitu orang yang ada sangkaan yang tidak baik ini, maka baginya ismun, dosa. Kemudian yang ketiga, bahawa engkau ketahui akan orang yang masyhur zalim, dan masyhur ia berjual beli dengan riba, hingga engkau ketahui bahawa segala harta mereka itu haram, atau kebanyakan harta mereka itu haram, seperti kebanyakan daripada orang yang zalim, maka haram memakan harta pemberian mereka. Jadi yang ketiga mudah. Kalau orang tersebut memang dah dikenali akan kezaliman dia, masyhur dia ni duitnya dapat daripada benda-benda yang haram, benda-benda yang tak elok, benda-benda yang berdosa, benda-benda yang syubhat, jual benda-benda yang syubhat, maka haram kita ambil harta pemberian dia. Saya pernah tanya, Ustaz, ini sensitif sikit lah, macam mana Ustaz kalau orang tersebut niaga, tokek Ustaz, tapi tokek dia jual benda-benda yang syubhat, benda yang orang kata yang tak tahu halal ke haram. Halal tak kita ambil dia punya pemberian dia. Jadi andai kata kita kembali kepada kaedah, andai kata orang tu memang orang yang zalim, orang yang zalim, yang terkenal dengan kezaliman dia dan perniagaan dia masyhur menjual benda-benda yang haram, sumber harta dia kebanyakan semuanya haram, maka haram kita ambil. Tapi macam mana pula dalam perkara-perkara yang syubhat? Maka dalam bab benda-benda yang syubhat ni kita kena tengok syubhat yang macam mana. Syubhat yang macam mana? Adakah syubhat yang dekat kepada haram, ataupun syubhat yang orang kata lebih kepada halal? Contoh dalam bab syubhat yang dekat kepada haram, contoh dia tokek, tapi dia ni kaya sebab apa? Jual rokok contoh. jual rokok, duit dia hasil dia memang hasil daripada jual rokok. Jadi rokok ni kalau kita tengok fatwa kebangsaan, fatwa dia haram. Tapi ada yang mengatakan ianya halal. Ala kulli hal, hari ni fatwa kebangsaan mengatakan ianya haram. Jadi kita kena tengok. Kita kembali kepada kaedah tadi. Macam mana kita nak menolak? Andai kata kita menolak dalam keadaan tidak menyakitkan hati dia, maka hukumnya harus. Tapi andai kata tak ada cara dah kita nak tolak, kita nak tolak, kalau tolak dia sakit hati, dia orang yang
yang mana orang yang baik, cumanya perniagaan dia memang itu. Memang jual perkara yang itu. Maka kita ambil kaedah tidak menolak supaya hatinya tidak sakit, supaya menyukakan hati dia. Tu. Tapi kalau syubhah tersebut dekat kepada perkara-perkara yang haram, dah memang dekat dengan haram, maka kita tolaklah dengan lemah lembut. Ataupun perkara yang memang asal haram, contoh dia bisnes, tapi bisnes jual arak, memang dah confirm dah haram, maka dekat situ wajib kita menolak pemberian orang tersebut. Tolak dengan cara yang baik lah. Jangan sampai kita menyakitkan hati dia. Okey, itu yang ketiga. Jadi dalam bab syubhah ni tuan-tuan kena orang kata hati-hati. Tak nak kena hati-hati dalam kita nak beramal. Memang kadang-kadang ada dalil yang mengatakan halal, ada dalil yang mengatakan haram. Cumanya bila kita nak beramal dengan dalil yang mengatakan halal, janganlah kita nak kempen dekat orang supaya ambil benda tersebut. Itu je. Dia buat sebab dia kata ada dalil yang mengatakan halal. Maka janganlah lawan orang yang mengatakan dalil mengatakan ianya haram. Jangan buat depan orang, contoh hormat orang lain. Itu maksud dia. Sebab tu kena jaga hablum minan nas. Minta maaf tegur. Contoh dalam bab rokok ni lah tuan-tuan. Contoh dia nak guna pakai dalil yang mengatakan halal, silakan. Silakan. Tapi janganlah buat depan orang. Contoh dekat kedai-kedai, kawasan terbuka sehingga mengganggu orang lain. Orang kata sehingga orang kata menyebabkan orang tidak selesa. Itu maksud dia. Itu yang dipanggil adab. Adab sesama manusia. Jangan buat di tempat-tempat yang orang kata yang dilarang. Contoh dalam masjid, mentang-mentang diguna dalil pakai yang halal, duduk pertama selamba je. Janganlah tuan-tuan. Itu dipanggil adab sesama manusia. Nak buat silakan. Kau kata nak guna dalil yang mengatakan halal, silakan. Tapi hormat orang yang berpegang dengan dalil yang mengatakan haram. Sebab tu kita kena jaga hubungan sesama manusia. Pergilah tempat jauh-jauh. Janganlah duduk. Kadang-kadang tuan-tuan, minta maaf sebut, duduk dekat kedai-kedai, ada budak kecil apa semua selamba je. Dia mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain yang orang kata tidak sukakan perkara tersebut, yang berpegang mengatakan ianya haram. Tu jelas. Ini dalam bab tersebut. Minta maaf kalau ada yang terasa atau sebagainya, tapi itu perkara adab yang kita kena pegang pada hari ini. Sebab apa? Dia hubungan kita sesama manusia. Andai kata tuan-tuan, kita buat tu 40 kali cukup, banyak kali kita buat, ramai yang dalam hati dia tak suka, dia doakan. Celaka betul orang yang hisap ukuk belakang aku ni, contoh. Hari-hari dia buat, hari-hari orang cakap macam tu, celaka dia tuan-tuan. Na'uzubillah. Sebab tu kita kena jaga hubungan sesama manusia. Nak buat pegangan dalil yang mengatakan halal, silakan. Tapi jangan menyusahkan orang lain, jangan menyakitkan hati orang lain. Itu dia punya kaedah dia dalam bab perkara-perkara yang kita ada, orang kata ada sandaran. Yang ada sandaran mengatakan ada ulama ni kata harus. Dia kata contoh, dia bagi dalil sekian-sekian. Memanglah harus sila, tapi kau janganlah buat depan orang yang mengatakan ianya haram. Kita hormat orang lain. Okey, jelas tak? Itu dipanggil adab ataupun dipanggil akhlak. Dia panggil hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Kemudian keempat, bahawa engkau ketahui akan kebanyakan harta mereka itu halal, tetapi tiada sunyi daripada harta yang haram. Seperti ada harta mereka itu dapat daripada pusaka atau dapat daripada berniaga, dan serta yang demikian itu ada ia berkhidmat kepada raja yang zalim, maka ghalib pada harta mereka itu halal, tetapi tiada sunyi daripada bercampur dengan harta yang haram, maka segianya bagi orang yang warak menjauh daripada harta mereka itu, tetapi pada syarak tiada haram memakan harta mereka. Ini yang perbahasan yang berlaku sekarang ni.
duit yang dah bercampur dengan halal dan haram. Contoh, dia orang yang soleh tapi duitnya kadang-kadang ada datang daripada sumber yang syubhat. Macam saya sebut tadi itulah, sumber yang syubhat. Orang yang warak dia akan jauh. Adapun hukum yang harus dibolehkan kita ambil. Sebab apa? Kita tak tahu yang mana yang halal ataupun yang haram. Tak jelas harta tersebut. Macam saya sebut banyak kali, dekat duit tu bukan ada cop. Tak ada cop duit daripada jualan arak contoh. Tak ada pun. Duit semua sama. Kalau RM10, RM10 semua sama. Kita tak tahu nak beza. Duit daripada kedai entah duit kita pakai ni ada je. Duit daripada kedai orang jual babi apa semua ada. Campur. Bukan kita tahu. Kan? Maka harus untuk kita guna pakai. Macam tu juga perihal yang bagi orang yang harta mereka itu halal tapi kadang-kadang tak sunyi daripada perkara-perkara yang haram yang dia tidak boleh nak elak. Yang tak boleh nak elak, maksudnya contoh dalam duitnya kadang-kadang ada interest riba dan sebagainya, dan ada benda-benda yang syubhat dan sebagainya. Duitnya datang daripada bos. Contoh, bos dia tu jual macam-macam kedai, ada jual tu, ada jual ni, tak bercampur. Maka harus untuk kita ambil. Adapun orang yang warak biasanya dia ambil jalan untuk tidak ambil. Susah tuan-tuan nak ikut hukum warak zaman sekarang ni. Nak ikut hukum warak zaman sekarang ni dah orang kata jadi begitu berhati-hati. Tapi nak buat macam mana? Kita ambil lah jalan warak ni. Cumanya janganlah terlalu rigid. Rigid ni maksudnya terlalu ekstrim sampai kita tak boleh nak hidup. Makan tak boleh, itu tak boleh, semua tak boleh lah. Duduk dalam gua. Janganlah tuan-tuan. Jadi warak ni kena faham juga, kena pandai. Ada keadaan yang mana kita memang tak boleh nak elak perkara tersebut. Macam saya sebut banyak kali, orang tanya, ustaz macam mana hukum sumber kerajaan, harta negara? Hukumnya harus kita ambil. Hukumnya harus kita guna pakai, seperti fatwa yang disebut dalam kitab ni. Sebab apa? Kita tak tahu yang mana yang halal ataupun yang mana yang haram. Tapi kalau kau nak warak juga, silakan, jangan paksa orang lain. Kata kau tu kerja cikgu, haram gaji kau tu. Janganlah. Duit dah bercampur sekian-sekian. Janganlah tuan-tuan. Jangan buat macam tu. Jadi kalau kita nak ikut jalan warak, kita guna kaedah kita sendiri, buatlah sendiri macam mana. Kau nak bela ayam sendiri ke, nak bela lembu sendiri ke, dalam masa yang sama kita tidak menegah orang lain yang menggunakan kaedah harus. Maka itu baru warak. Tapi kalau dia nak guna hukum warak, dia menegah orang nak guna hukum harus, dia tak panggil warak. Jadi orang warak ni dia faham kaedah dia. Dia faham dia punya cara dia. Dia tak ambil jalan yang terlalu rigid ataupun ekstrim sehingga menjadikan orang tidak sesuai dalam keadaan semasa tersebut. Jadi selagi mana kita boleh elak, kita elak. Tak boleh nak elak, kita tahan ya. Tak ada. Selagi kita boleh elak, kita elak. Kalau kita tak ada kemampuan nak elak, kita ambil lah perkara tersebut. Jatuh hukum harus. Sebab apa? Kita tak ada kemampuan dalam perkara tersebut. Tapi kita kena ada usaha dalam nak mencari kemampuan dalam perkara tersebut. Kena ada usaha. Jangan tadah je, tak ada elak langsung. Tadah je kerja dia. Sekali elak lah. Maka itu yang disebut. Jadi itu yang keempat. Maka harus kita ambil harta yang mana kadang-kadang di dalamnya ada perkara-perkara haram ataupun ada perkara-perkara syubhat yang tak boleh kita nak elak. Jadi hukumnya harus. Jadi insya-Allah tuan-tuan, itu yang keempat. Yang kelima, yang keenam dan seterusnya insya-Allah kita sambung dalam pertemuan akan datang. Secara kesimpulannya tuan-tuan, dalam bab perkara syubhat ini kita ambillah jalan. Orang kata selagi mana perkara tersebut kita yakin ataupun kita tidak yakin ianya halal, maka kita tinggal. Tapi kalau perkara tersebut kita nak buat juga, jangan kita nak sibuk nak kempen dekat orang lain buat perkara tersebut.
Cukuplah sekadarnya. Kita tahu dalil yang mengatakan ianya halal. Kita nak buat juga, jangan kita nak kempen orang buat bersama dengan kita. Jadi itu saja insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik wa ala jihadi fi sabilik. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.